Persatuan Peguam Muslim Malaysia menyarankan agar Yang di-Pertuan Agong merujuk pada Mahkamah Persekutuan bagi merungkai kekeliruan berhubung keabsahan proklamasi darurat oleh kerajaan PN, Datuk. Tak komensi, Datuk. Beginilah. Di bawah apa perkara 130. Baginda tuanku lebih tahu tentang benda ni. Kan? Tak payah nak rujuk sana, rujuk sini. Baginda tuanku dia ada penasihat undang-undang yang cerdik. Dia tahu benda ni. Apa yang perlu sekarang ni ialah MP ni kena mainkan peranan. Kena bagi sebab supaya tuanku boleh ambil alih kuasa. Itu je. Kalau mereka ni tak tarik diri seperti mana yang dia berikan 14 hari, maka habis. Kehidupan rakyat Malaysia akan sengsara untuk tempoh lagi 2 tahun. Betul UMNO memerintah. Tapi UMNO yang macam mana yang jadi kepala? Sama ya. UMNO yang jadi Balaci, UMNO yang jadi apa? Menjadi orang yang boleh diatur, disusun, ditunggang oleh pihak musuh. Dan akhirnya bila dah dekat dengan pilihan raya, bila Presiden ataupun Perdana Menteri daripada UMNO ini memutuskan bahawa kita akan berkongsi kerusi dengan PPBM, apa ahli-ahli UMNO boleh buat pada ketika itu? Sudah terlambat. Itu sebab kita kena pertahankan pasukan yang mahukan supaya UMNO dibebaskan daripada cengkaman PPBM. Ini wajib kita sokong. Kita keluar dulu apa-apa hal. Bila kita dah keluar, walaupun 5 orang, cukup. Sebab majoriti Muhyiddin dilantik 113. Kan? Satu dah mati, maka majoriti, simple majoriti 112. Keluar je Ahmad Jazlan, selesai. Hilang dah. Dia punya 111 kursi. 112 kursi. Dah tak ada. Jumlah. Dah tak ada majoriti lagi dah. Kalau Datuk Zahid tak menyokong lagi, Datuk Najib tak menyokong lagi, Tengku Razali memang dah tak menyokong, kan? Samsul Anwar Nasara tak menyokong, Rizal Marikan tak lagi menyokong, maka apa akan berlaku pada kerajaan hari ini? Kerajaan hari ini akan jatuh. Kita kena faham ni. Kita kena faham. Tengok, menteri-menteri ni pun ada juga yang boleh berfikir dengan waras. Kan? Mereka pun tak nak rakyat di kawasan parlimen mereka menolak mereka. Tapi kalau ada 35 orang lagi ni nak meneruskan, nak gamble, nak melihat sama ada mereka akan ditolak dalam pilihan raya akan datang atau tidak, silakan. Sokonglah PPBM ni. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Buatlah keputusan bercanggah dengan apa yang dah diputuskan oleh PAU. Tapi kena bertanggungjawablah. Bila kamu tak dicalonkan sebagai ahli Parlimen Barisan Nasional, calon pilihan raya, lepas tu kamu bertanding atas tiket PPBM. Tengok apa jadi. Kena ingat, dia sokong Mak Air ni, boleh sokong Mak Air, tak ada masalah. Tapi bolehkah Mak Air ni diangkat menjadi Perdana Menteri? Dalam keadaan mereka tidak mencukupi 111 orang. So daripada mengambil risiko memberikan sokongan kepada Ismail Sabri, di atas usaha terdesak Hishamuddin dan juga Muhyiddin Yassin yang takut sangat, akhirnya ada seorang Perdana Menteri interim dilantik. Maka akhirnya tuan-tuan, apa akan berlaku? Mereka akan buat satu kesilapan besar dalam kehidupannya. Kau percayalah cakap aku, daripada 35 orang ni, kurang-kurang separuh akhirnya akan kembali ke pangkal jalan. Bila gagal untuk membentuk kerajaan, mereka akan kembali pada UMNO. Masa tu orang UMNO kena pastikan. Hari ni kita kena pasti 35 orang ni. Walaupun kita tahu daripada 35 orang ni ada yang beri SD dua-dua. Ismail Sabri pun dia bagi untuk menyokong
bersama dengan Kerajaan Perikatan Nasional. Tapi kena ingat, yang dah sign SD dengan Presiden pun ramai. Yang tak sign SD dengan Presiden pun tak ramai. Yang tak sign SD dengan Presiden. Yang sebenar, pertamanya, Syamuddin Tun Hussein, Khairi Jamaluddin, Ismail Sabri, Mahathir Khalil. Ini tak sign. Anwar Musa dah tentulah, kan? Ini semua tak sign. Tetapi yang lain itu belum tentu dia tak sign, menyatakan sokongan untuk keluar daripada Kerajaan Perikatan Nasional. Cuma bila berlaku macam ni, katalah 5 orang je cukup tarik diri. Ianya sudah memberikan alasan yang cukup kepada baginda tuanku untuk memanggil Tan Sri Muhyiddin Yassin, untuk meminta supaya Tan Sri Muhyiddin membuktikan beliau masih ada majoriti. Kalau Tan Sri Muhyiddin pada ketika itu nak menghadap tuanku, dia nak mempersembahkan, hari ini Ismail Sabri dah ada cukup majoriti. Kau rasa Ismail Sabri boleh dapat? Tak boleh. Muhyiddin dapat daripada Sarawak. Tetapi kena ingat, selepas ini Sarawak, dia sudah, bak kata orang tu, memberi mandat kepada tuanku untuk memilih dan membuat keputusan. Dengan sikap biadab Muhyiddin, dengan sikap biadab Anwar Musa, dengan sikap biadab Syahidan Kasim, dengan sikap biadab Taqiyuddin, kau rasa tuanku tak terguris? Dia lupa bahawa bila tuanku memanggil 222 ahli parlimen sebelum Februari 2000, semasa Februari 2020, pada ketika itu tidak ada seorang pun MP yang mendapat mandat untuk diangkat menjadi Perdana Menteri. Kalau tak kerana tuanku memilih untuk mengadakan cara pemilihan kedua, iaitu dengan memberikan meminta supaya ketua-ketua parti ini berpakat untuk memilih seorang Perdana Menteri. Apa yang dilafazkan oleh ketua parti digunakan untuk mengangkat Muhyiddin menjadi Perdana Menteri dengan hanya 1 kursi. Dengan hanya 1 kursi, kau jadi Perdana Menteri pun kau tak hormat dengan Yang di-Pertuan Agong. Macam mana? Selama hari ini tuanku kena attack. Kerana apa? Kerana dia dah hilang kuasa, tuanku masih lagi bagi laluan dia menjadi Perdana Menteri di bawah kerajaan darurat. Apa dia buat kepada tuanku? Ada dia pertahankan tuanku? Tak ada. Dia biarkan tuanku yang kena belasah disebabkan kecelakaan yang dia bawa. So percayalah, percayalah. Jangan mimpi mereka akan berjaya. Sama ada Muhyiddin kekal berkuasa ke, kalau Muhyiddin dah tak ada, dia nak ambil alih, dia letak dia punya proksi dia Ismail Sabri ke, jangan mimpi tuanku akan mudah untuk terpedaya lagi sekali. Jangan mimpi.